What's up guys? Assalamualaikum semua. Hari ini aku nak share satu pengalaman dalam hidup yang mungkin tak dapat aku lupakan, iaitu aku disahkan positif COVID-19. Semua ni bermula masa penghujung bulan 7. Peningkatan kes ni pada waktu tu memang banyak lah. Hari-hari beratus-ratus orang yang dapat result positif. Sampailah satu masa, sampailah ke tempat aku, senang cerita lah kan. Tempat yang aku duduk dengan pusat bandar Melbourne dalam 1.5 jam je. Jadi memang tak mustahil lah, sebab benda memang tak nampak kan. Boleh je siapa-siapa bawa benda tu datang ke sini kan. Sampailah satu masa ada seorang pekerja yang langgar peraturan. So orang tu dia datang kerja kan. Kemudian start daripada tu lah orang tahu yang benda ni ada orang positif, dia tak isolation, dia datang kerja. So apa kita nak buat kan. Jadi company nak tak nak kena tutup juga, sebab benda ni kan benda yang bahaya. Jadi lepas daripada detik tu kilang tutup sementara, dan orang-orang yang bekerja semua pergi buat swab test, kena pergi buat swab test untuk kena pasti siapa yang kena, siapa yang tak kena. Kemudian 4 hari bulan aku pergi buat swab test bersama dengan kawan-kawan aku yang lain. Mula-mula aku pergi swab test tu tak berjaya. Hari ini gagal. Kami sambung esoknya, try lagi, naik kereta. Mula beratur dalam kereta start daripada pukul 7 pagi. Dia buka pukul 10, aku start beratur dalam kereta pukul 7. Itu pun lebih kurang dalam 20 biji kereta dalam tu. Dia ada juga walk-in, tapi walk-in aku takut banyak orang nak beratur, jadi aku pergi kat drive-thru lah, lebih mudah. Waktu kat sana tu macam-macam lah yang kami kena tunggu kat situ. Agak lama, borak macam-macam. Borak lah dengan kita orang punya majikan. Dia memang baik, dia yang tolong kita orang cari kerja. Dan dia pun sporting, dia tak rasa pun tinggi diri ke apa ke. Dia join je kita orang untuk buat swab test sama-sama. Dan kita orang tunggulah macam ni, tunggu lama jugalah untuk sampai turn tu. Nak isi borang satu, ada 5 orang kan dalam tu kereta. Aku kena tunggu lagi sebab ada yang salah print, ada salah tulis nama. Jadi tunggu dekat tepi. Sampailah semua siap buat test. Lepas tu kena straight away balik rumah, tak boleh pergi mana-mana lepas buat test. Dan satu rumah kena ni lah, stay at home. Kemudian keesokan harinya adalah dapat berita gembira, dan aku pun mengharapkan dapat berita gembira juga, sebab dia akan inform yang negatif melalui SMS. So kalau kita dapat SMS negatif, maknanya kita negatif lah. Tapi esoknya aku tak dapat. Ada beberapa kawan aku yang dah dapat. Masa tu 4 orang lah dah dapat keputusan negatif. Masa tu aku tak boleh nak fikir apa lah, tak boleh nak expect apa. Mungkin esoknya dia akan hantar SMS. Tapi malangnya 6 hari bulan macam tu, aku dapat panggilan daripada doktor yang mengatakan aku positif COVID-19. So pada waktu tu jugalah aku macam ada jugalah simptom dia, demam, sakit tekak, kerap batuk. Tapi yang paling kritikal sekali adalah bila kita sesak nafas. Kalau kita rasa sesak nafas, waktu tu lah kita kena panggil ambulans. Sebab yelah sini medical mungkin tak boleh nak support sangat. So stay kat rumah, dia akan inform, dia akan tanya kita hari-hari macam mana keadaan kita. Petua aku masa nak lawan balik sakit ni,
aku banyakkan minum air lemon panas dengan air suam. Lepas tu kita kena paksa juga diri kita untuk makan, bagi tenaga kat kita. Sebab bila kita demam kan, kita rasa pahit makanan. Tapi kalau kita layankan sakit tu, makin lama makin teruk. So kita kena fight untuk kita survive. Aku masa tu dah fikir, aku ni boleh hidup lagi ke tak? Harap dah tawakal lah, harap boleh lah ada chance hidup lagi kan. Sebab banyak lagi lah benda aku nak buat. Start daripada 6 hari bulan positif tu, aku kena kuarantin 14 hari. Kemudian selepas 14 hari, mana yang dapat result negatif dalam rumah ni, dia kena buat lagi satu test supaya confirm lah dia ni negatif ke ataupun tidak. Lalu dipendekkan cerita, yang negatif dapat positif pula result dia. So tak boleh buat apa, kena extend lagi isolation ni sebanyak 14 hari. Kemudian masa tu aku dah nak minta accommodation ataupun pindah lah rumah. Sebab aku positif kan, so nak pindah. Siapa yang positif dalam rumah ni pergi accommodation kat Melbourne. Tapi masa tu memang susah lah sebab kes makin naik kan. Mungkin dia akan lebih offer pada orang yang sangat kronik, orang yang sangat macam dia sesak nafas ke, ada asma ke. So kat situ aku dah reda lah, isolation je lah kat rumah kan. Apa yang ada facilities ni ada, kita gunakan je lah. Kemudian government buat satu alternatif, mana yang negatif dia duduk accommodation lain. So kita orang masih stay kat rumah ni. So kita orang pun yang positif ni jalani hidup macam biasa. Bangun tidur makan, sihat. Alhamdulillah boleh survive. Sekarang dah minggu kedua, aku tak ada sakit ataupun tanda-tanda apa, batuk ke, demam ke. Sebab masa nak survive benda ni, kita orang cuma boleh makan Panadol je. Tapi pun kat mana-mana yang aku dengar cerita, dia orang akan bagi suplemen ataupun ubat macam tu je lah, Panadol. Sebab dia tak ada vaksin lagi, mungkin tengah buat atau tengah proses kan. Itulah pengalaman yang aku nak share kat korang semua. Pengalaman yang tak seberapa. Dalam pada waktu tu juga kita ada kesempitan wang, tapi ada beberapa agensi yang nak membantu dari segi kewangan, dari segi makanan. Masa tu kita orang dapat banyak makanan, banyak supply, banyak yang menyumbang makanan kat kita orang. Terima kasih banyak-banyak pada mereka, dan juga yang menyumbang daripada segi kewangan kami. Sebab lost kerja, jika diberi kesempatan hidup lebih panjang, aku akan share kat korang semua macam mana kehidupan kat sini, macam mana cara kerja ke, ataupun apa-apa yang menarik lah di sini. Stay tune. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya kalau ada rezeki. Jangan lupa subscribe dan like kalau anda suka video ni. Okay, itu saja. Jumpa lagi. Bye bye.